Assalamualaikum dan salam sejahtera. MG Flash Jumaat 22 April teruskan bersama saya Zazrina Zainuddin untuk paparan berita hari ini. Berita utama. UMNO Kelantan mendesak PAS memberi penjelasan berhubung isu pendedahan dokumen sulit yang dikatakan tercatat dalam laporan Political Engagement PAS Pusat yang tular sejak kemarin. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Datuk Ahmad Jazlan Yaakob berkata, jika perkara itu tidak benar, PAS Pusat perlu segera membuat laporan polis bagi membolehkan siasatan tuntas dijalankan. Katanya beliau dan seluruh kepimpinan parti terkejut dengan isi kandungan laporan berkenaan yang mengandungi perancangan dan konspirasi terancang untuk menjatuhkan 3 pemimpin tertinggi parti itu. Ia antara lain menyebut perancangan untuk memastikan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dikenakan hukuman penjara dengan mempercepatkan perbicaraan ke atas mereka. Kandungan lain juga katanya menunjukkan wujudnya rancangan untuk mengenakan tuduhan ke atas timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan bagi mengaitkan dengan gelaran kluster mahkamah. Menurut Datuk Ahmad Jazlan, pendedahan itu menunjukkan terdapat campur tangan dalam kes rekaan yang sedang dihadapi oleh 2 pemimpin utama UMNO itu. Tambahnya, ia sekaligus memberi gambaran PAS dan Bersatu berniat jahat dengan mencampuri sistem perundangan negara menerusi taktik kotor. Perikatan Nasional PN menafikan wujud perbincangan dalaman untuk menjatuhkan UMNO dan Barisan Nasional BN seperti yang didakwa terkandung dalam satu dokumen minit mesyuarat. Setiausaha Agungnya Datuk Seri Hamzah Zainuddin dari PN berkata, beliau tidak tahu menahu mengenai perkara itu. Beliau turut mempersoal kesahihan dokumen yang disebut-sebut. Lebih-lebih lagi apabila naib Presiden PAS Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar juga menafikannya. Malah Datuk Seri Hamzah sependapat dengan Menteri Besar Terengganu bahawa ia adalah dokumen sampah kerana tidak ada sebarang perbincangan yang wujud. Betul ke dokumen itu? Dan saya dengar cerita Dr. Samsuri kata tak betul. Dia kata itu adalah dokumen sampah. Jadi saya tak tahu sama ada betul ataupun tidak. Jadi you kena tanya orang yang telah pun kata benda itu daripada dia. Dia kata sebelum ini, satu dokumen yang didakwa minit mesyuarat sebuah parti politik, PAS Leak, mendedahkan rancangan PN untuk memusnahkan UMNO dan Barisan Nasional sebelum pilihan raya umum ke-15 PRU15. Menurut beliau, memang terdapat perjumpaan antara pemimpin PN, namun ia bagi membincangkan postmortem pilihan raya negeri Johor. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Hamzah memaklumkan 104 orang pelarian Rohingya yang melarikan diri dari depo sementara imigresen di Relau Sungai Bakap Pulau Pinang pada awal pagi semalam masih bebas. Beliau yang juga Menteri Dalam Negeri berkata, sehingga 7 malam semalam, seramai 424 orang telah ditahan semula. Yang ditahan semula itu telah ditempatkan di beberapa depo imigresen lain bagi mengelakkan mereka berkumpul. Beliau juga memaklumkan telah mengarahkan siasatan secara menyeluruh dilakukan bagi mengenal pasti dalang insiden. Selain itu, Datuk Seri Hamzah berkata, Malaysia tidak berkompromi terhadap mana-mana pihak yang menceroboh masuk ke dalam negara dan mereka yang ditahan tertakluk kepada Undang-Undang Malaysia. Namun, katanya Malaysia tidak boleh menghantar pelarian Rohingya pulang ke Myanmar kerana kerajaan negara itu tidak mengiktiraf mereka sebagai warga negara. Walaupun kita di atas sifat kemanusiaan kita menjaga mereka, tapi bukan bermakna kita mahu mereka ada di sini. Sebab itu kita tahan mengikut undang-undang kita kerana mereka masuk tanpa dokumen. Itu yang sebenarnya berlaku. Jadi berapa lama kita nak tahan mereka, itu terpulang pada kita. Sebab kalau nak menghantar balik, nak hantar balik mana? Ini yang jadi masalah kepada kita. Berita berikutnya. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM menafikan dakwaan kementerian itu tidak mengambil sebarang tindakan berkaitan kes pengabaian dan penganiayaan remaja perempuan sindrom Down Bella. Menteri berkenaan Datuk Seri Rina Harun berkata, pihaknya telah melucutkan hak penjagaan anak angkat kepada pengasas rumah bonda Siti Bainun tahun lepas. Menurut beliau, pihaknya turut telah menyita rumah jagaan berkenaan serta mengeluarkan kompaun pada Julai 2021. Bernama melaporkan Datuk Seri Rina dipetik sebagai berkata, KPWKM juga telah memberi bimbingan emosi kerana remaja itu trauma dengan insiden yang berlaku. Tambahnya,
kementeriannya juga telah memperketat undang-undang untuk orang yang layak dan sesuai dalam hak penjagaan kanak-kanak dan beberapa pindaan telah dilaksanakan supaya perkara sama tidak berulang. Menjawab pertanyaan wartawan mengapa beliau mengambil sikap berdiam diri dalam isu Bella, Datuk Seri Rina berkata tindakan itu adalah demi menjaga kesejahteraan dan keselamatan remaja berkenaan. Orang ramai akan menjadi mata-mata kepada Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dengan menyalurkan maklumat pengguna jalan raya yang gagal mematuhi peraturan sepanjang Ops Hari Raya Aidilfitri yang bermula 29 April hingga 8 Mei depan. Timbalan Ketua Pengarah JPJ AD Fadli Ramli berkata, segala maklumat boleh disalurkan menerusi aplikasi e-aduan@jpj yang boleh dimuat turun melalui Play Store. Jelasnya orang awam diminta merakamkan gambar atau video ketika kejadian bersama maklumat ringkas. Berdasarkan aduan berkenaan, tindakan akan diambil dalam tempoh 48 hingga 72 jam. AD Fadli berkata, usaha itu akan dapat membantu 2,200 pegawai dan anggota yang melakukan pemantauan di lapangan bagi mengesan pengguna jalan raya yang sengaja melanggar peraturan yang ditetapkan. Mengingatkan semua pengguna jalan raya agar berhati-hati di jalan raya dan mematuhi semua peraturan jalan raya sepanjang pulang ke kampung apabila bercuti Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini, memandangkan bukan sahaja JPJ dan juga agensi-agensi penguatkuasa yang akan memantau perjalanan orang awam. Malah pada kali ini kita akan bekerjasama dengan orang awam sendiri yang akan menjadi mata-mata untuk membuat aduan melalui sistem e-aduan JPJ. Jadi ini saya ingin memberi peringatan supaya semua pengguna lebih berhati-hati apabila pulang ke kampung dalam cuti perayaan pada tahun ini. Beliau berkata demikian selepas meninjau op khas bersepadu di Plaza Tol Juru arah selatan di Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Operasi bermula pukul 9 malam hingga 2 pagi tadi dilakukan dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia PDRM dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Mengulas lanjut, AD Fadli berkata pihaknya akan menempatkan pegawai dan anggota di 15 lokasi panas seluruh negara bagi memastikan pengguna mengikut peraturan jalan raya sekaligus mengelakkan berlakunya kesesakan termasuk kemalangan. Kita ke berita seterusnya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan melakukan siasatan lanjut terhadap dakwaan pegawainya yang bertindak kasar dalam kejadian di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya semalam. SPRM dalam kenyataannya berkata, kejadian yang berlaku kira-kira pukul 11 pagi membabitkan seramai 7 daripada 25 individu dalam sebuah kumpulan telah masuk secara berdua-dua ke perkarangan SPRM sehingga ke pintu masuk utama bangunan. Tambah kenyataan itu, kesemua individu berkenaan turut didapati tidak mematuhi peraturan kawasan larangan tempat larangan KLTL kerana merakam video ketika berada di perkarangan dan dalam bangunan SPRM. Berdasarkan peraturan KLTL yang diwartakan terhadap bangunan itu, bahagian keselamatan SPRM hanya membenarkan 3 wakil pihak luar untuk masuk ke perkarangan dan dalam bangunan SPRM untuk bertemu pegawai bertugas bagi membuat aduan. Selain itu, rakaman video dan kamera juga tidak dibenarkan dalam KLTL tersebut tanpa kebenaran pihak pengurusan tertinggi SPRM. Sehubungan itu, SPRM memandang serius berhubung isu tersebut dan sekiranya didapati berlaku salah laku, tindakan yang sewajarnya akan diambil. Dalam pada itu, SPRM juga mengesahkan sudah menerima maklumat daripada ahli Parti Sosialis Malaysia PSM, Dr. Jayakumar Devaraj yang membabitkan dakwaan isu penyelewengan dalam urusan tanah kerajaan di Perak. Polis Diraja Malaysia PDRM menafikan dakwaan mengatakan pihak polis tidak lagi akan mengeluarkan saman bagi kesalahan tidak memakai pelitup muka. Ketua Komunikasi Korporat PDRM ACP Skandar Guru Anandan berkata, prosedur operasi standard SOP fasa peralihan ke endemik COVID-19 bertarikh 1 April 2022 masih lagi berkuat kuasa dan pemakaian pelitup muka adalah diwajibkan di tempat awam.
Dalam kenyataannya, PDRM memberitahu masih meneruskan tindakan kompaun terhadap sesiapa yang melanggar SOP di bawah peruntukan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342. Pihaknya turut menasihati orang ramai untuk mematuhi SOP yang ditetapkan dalam usaha mengekang penularan wabak COVID-19. Terdahulu tular di media sosial, kononnya terdapat surat perkeliling yang menyatakan polis akan menghentikan tindakan saman kepada orang ramai yang gagal memakai pelitup muka di khalayak ramai. Baik, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami mengikuti perkembangan terkini dari semasa ke semasa di semua platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau layari portal kami di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.